Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bab yang seterusnya pada menyatakan solat sunat ba'diyah Jumaat. Solat sunat ba'diyah iaitu selepas solat Jumaat, ia berdasarkan beberapa hadis, termasuklah hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan juga Ahmad daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal jum'ah raka'ataini fi baiti. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat selepas solat Jumaat sebanyak 2 rakaat ba'diyah di rumahnya. Sadaqallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis ini menyatakan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat sunat ba'diyah Jumaat. Cuma tinggal lagi kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya, iaitu fi baiti. Selepas selesai daripada melakukan solat fardu Jumaat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat sunat ba'diyah Jumaat sebanyak 2 rakaat, iaitu di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang pertama ini menjelaskan adanya pelaksanaan solat sunat ba'diyah selepas solat fardu Jumaat. Hadis yang kedua, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza shalla ahadukum jum'ah falyusalli ba'daha arba'an." Hadis yang hampir sama juga riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza salaitum ba'dal jum'ah fasallu arba'an." Maka daripada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila solat seseorang daripada kamu selepas mana solat Jumaat, iaitu setelah mana mendirikan solat fardu Jumaat, lalu kata Rasulullah, fal yusalli ba'daha arba'an, maka solatlah sunat ba'diyah Jumaat sebanyak 4 rakaat. Maka hadis yang kedua ini, seperti mana dijelaskan oleh Rasulullah, adanya pelaksanaan solat sunat ba'diyah Jumaat. Cuma tinggal lagi dalam hadis yang kedua ini bilangan rakaatnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan solat sunat ba'diyah Jumaat, iaitu sebanyak 4 rakaat. Begitu juga dalam satu riwayat Sayyidina Amru bin Al-As menambah dalam riwayatnya, qala Ibnu Idris qala Suhail fa in ajila bika syai'un fasalli raka'ataini fil masjid wa raka'ataini iza raja'ta. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ibnu Idris rahimahullahu ta'ala berkata, Suhail radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sekiranya kamu ada urusan yang mendesak, sekiranya selepas daripada solat fardu Jumaat itu ada urusan, ada sebarang perkara yang mendesak, fasalli raka'ataini fil masjid, maka solatlah 2 rakaat di masjid. Artinya buat juga solat sunat ba'diyah Jumaat 2 rakaat di masjid, wa raka'ataini iza raja'ta, dan 2 rakaat ketika kamu balik, iaitu 2 rakaat lagi di mana? Di rumah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menunjukkan adanya pelaksanaan solat sunat ba'diyah Jumaat. Cuma tinggal lagi bilangannya paling kurang
2 rakaat, maka jika untuk memberi nilai tambah yang terbaik, maka ditambahkan lagi 2 rakaat, menjadi sembahyang sunat ba'diyah Jumaat itu bilangannya 4 rakaat, seperti mana yang dijelaskan melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang sunat qabliyah Jumaat pun bilangannya disebutkan Rasulullah pernah melakukannya 4 rakaat, dan begitu juga dengan sembahyang sunat ba'diyah Jumaat. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla jum'ah insarafa fasajada sajdataini fi baitihi thumma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u zalik. Sesungguhnya dia, yakni Sayyidina Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, jika selesai solat Jumaat, bila habis saja mengerjakan solat fardu Jumaat, maka dia pun beredar, artinya dia pun keluar daripada masjid, lalu solat 2 rakaat, yakni ba'diyah Jumaat itu di rumahnya, di rumahnya sendiri, iaitu Sayyidina Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu, seperti mana hadis yang riwayat daripada Sayyidina Amr Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dalam hadis ini juga menyatakan tentang adanya pelaksanaan sembahyang sunat ba'diyah Jumaat, dan juga boleh untuk seseorang itu melakukan sembahyang sunat itu di rumah. Kerana dalam riwayat yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, la taj'alu buyutakum fil masjid, kamu jangan jadikan rumah-rumah kamu seperti, la taj'alu buyutakum maqabir, kamu jangan jadi rumah-rumah kamu seperti mana suasana kubur, yang suram, yang sepi, tidak ada nur, tidak ada rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dalam hadis tersebut nak menyatakan bahawasanya, maka lakukanlah juga sembahyang sunat di rumah, sama ada sembahyang sunat duha, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat hajat dan yang lain-lainnya. Supaya apa? Supaya jadikan suasana rumah mendapat nur, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tidak ada suasana agama dalam rumah kita. Maka adapun di rumah itu, maka dirikanlah sembahyang sunat, sembahyang sunat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun ada menyatakan, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat ba'diyah Jumaat 2 rakaat di masjid, dan lagi 2 rakaat lagi di rumah. Adapun nak 4 rakaat terus di masjid, silakan. Mungkin ujian keadaan di rumah tu keadaannya berbeza-beza, takut-takut silap lagi 2 rakaat tu nak buat kat rumah, langsung tak buat, maka dibuat terus untuk 2 rakaat itu menjadi 4 rakaat setelah mana mendirikan solat fardu Jumaat. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla zuhri raka'atain wa ba'daha raka'atain wa ba'dal maghrib raka'atain fi baiti wa ba'dal isya raka'atain, wa kana sallallahu alaihi wasallam la yusalli ba'dal jum'ah hatta yansarif fa yusalli raka'atain. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat sebelum zuhur 2 rakaat. Rasulullah SAW mengerjakan solat sunat qabliyah zuhur 2 rakaat dan ba'diyah zuhur 2 rakaat. Selepas maghrib, ba'diyah maghrib 2 rakaat di rumah baginda
sallallahu alaihi wasallam. Selepas Isyak 2 rakaat. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak solat selepas Jumaat sehinggalah beredar daripada masjid. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam solat 2 rakaat di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adapun bagi sembahyang sunat, maka tak jadi masalah tuan-tuan, mengikut keadaan masing-masing, untuk sama ada dilaksanakan di masjid jika ada kesempatan, jika tidak boleh saja dilakukan di rumah seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting sembahyang sunat ini, terutamanya sembahyang sunat rawatib, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Walau rakaatain, walaupun 2 rakaat, sama ada qabliyah, begitu juga dengan ba'diyah. Kaifiat cara mengerjakannya sembahyang sunat ba'diyah Jumaat ada 2 cara. Cara yang pertama iaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat bagi salam. Artinya 4 rakaat juga. Cara yang kedua, 4 rakaat terus sekaligus dengan 1 kali salam. Cara yang pertama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mula-mula kata ulama, kerjakanlah dahulu 2 rakaat dengan menyebut, berlafazkan serta berniatkan ba'diyah. Apa makna ba'diyah? Iaitu selepas. Selepas. Contoh lafaznya, usalli sunnatal jum'ah raka'ataini ba'diyah lillahi ta'ala. Itu lafaz. Niatnya dalam hati saja, aku solat sunat ba'diyah Jumaat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi yang buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat yang pertama niatnya, lafaznya ada disebut ba'diyah. Ada disebut ba'diyah. Ba'diyah maknanya selepas surah, maka terpulang pada masing-masing untuk membaca surah Kafirun boleh, Suratul Ikhlas boleh pada rakaat pertama dan juga rakaat yang kedua. Itu pilihan. Biasanya tuan-tuan rakaat pertama Suratul Kafirun, rakaat kedua Suratul Ikhlas. Lain daripada itu pun tak jadi masalah. Kemudian bagi salam, bangun lagi untuk mengerjakan 2 rakaat lagi. Cuma tinggal lagi 2 rakaat yang kedua ini tanpa ada menyebut berlafaz ba'diyah. Contoh lafaznya, usalli sunnatal jum'ah raka'ataini lillahi ta'ala. Tiada perkataan ba'diyah. Tiada perkataan ba'diyah bagi 2 rakaat yang kedua selepas daripada salam yang pertama. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, pun begitu juga surah yang dibaca selepas daripada Fatihah pada setiap rakaat itu adalah pilihan masing-masing. Baik, ini kaedah bagi orang yang nak melaksanakan sembahyang sunat ba'diyah Jumaat 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Simple saja tuan-tuan. Cuma tinggal lagi kita muzakarah, kita duk ingatkan kembali supaya pelaksanaannya biar menepati syarak. Bagi yang dah buat 2 rakaat, mungkin nak buat 2 rakaat lagi, beri tambah nilai supaya mendapat kelebihan yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sana ditunjukkan oleh para ahli ulama kaedah untuk melaksanakannya. Kerana walaupun kita bicara yang kita bicara ini tuan-tuan sembahyang sunat rawatib, memang itu tidak pernah berubah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Tetapi adakah yang pertama ramai yang dapat buat tuan-tuan? Walaupun yang namanya sembahyang sunat rawatib, sembahyang sunat ni yang mengiringi ba'diyah selepas, qabliyah sebelum, yang pertama tak semua yang dapat melaksanakannya. Tak dapat melaksanakannya sama ada dengan sebab tiada masa, ataupun malas, ataupun dengan sebab tidak ada ilmu untuk cara melaksanakannya. Maka sebab itu ulama-ulama mengajar kaedah bagi melaksanakannya. Sebaiknya 2 rakaat sama ada qabliyah ataupun ba'diyah.
ataupun 4 rakaat seperti mana disebutkan dalam hadis-hadis riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sampai sekarang pun ada orang yang tidak tahu yang mana satu sembahyang sunat rawatib yang muakkad, yang mana satu sembahyang sunat rawatib yang muakkad, ghair muakkad, yang dikuatkan suruhannya dengan yang tidak dikuatkan suruhannya. Tapi tetap memang zaman Rasulullah memang tidak berubah. Memang tidak berubah, cuma tinggal lagi kita dapat tak buat. Yang tak buat kita dapat tak buat. Yang dah buat 2 rakaat dia dapat buat tak 4 rakaat, sama ada qabliyah ataupun ba'diyah. Bagaimana cara pelaksanaannya dan sebagainya. Maka ini ulama-ulama duk sebut supaya didatangkan semangat, didatangkan targhib, didatangkan hadis-hadis tentang kelebihan sembahyang sunat ba'diyah dan qabliyah, sama ada 2 rakaat ataupun rakaat, untuk mendatangkan semula semangat, targhib, motivasi supaya kita jangan tinggalkan sembahyang sunat rawatib. Walaupun sembahyang sunat rawatib itu memang tak pernah berubah pun tuan-tuan. Itulah kaedahnya yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Jadi kita kena jelaskan, kena bagi tahu, kena bagi galakkan. Bukan hanya pelaksanaan bagi solat fardu saja, keuntungan yang Allah Ta'ala beri di akhirat adalah dengan kita melaksanakan sembahyang-sembahyang sunat, termasuk sembahyang sunat rawatib. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, kaedah yang kedua, bagi yang nak melaksanakan sembahyang sunat ba'diyah Jumaat ini 4 rakaat dengan 1 salam, 4 rakaat terus dengan 1 salam saja, iaitu dengan berlafaz usalli sunnatal jum'ah 4 rakaatin ba'diyah. Ada perkataan ba'diyah, lillahi ta'ala, usalli sunnatal jum'ah 4 rakaatin ba'diyah lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat ba'diyah Jumaat 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Adapun surah itu terpulang pada masing-masing, kita tak mau tentukan. Sebab surah pun tak pernah berubah tuan-tuan zaman Rasulullah. Silakanlah. Yang penting mudah, boleh hafal, boleh dibaca, senang, mudah, maka silakan. Yang penting kita melaksanakan sahut saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bagi cara yang kedua ni, yang 4 rakaat 1 salam, boleh duk pilih sama ada nak melakukan tahiyat awal ataupun tak ada tahiyat awal. Ada juga yang tanya, kalau yang kami nak buat 4 rakaat yang 1 salam ni, nak duduk tahiyat awal ke tak payah Ustaz? Ataupun ada juga tahiyat awal macam sembahyang fardu, ada tahiyat awal pada rakaat yang kedua, rakaat yang terakhir, yang keempat ada tahiyat akhir. Jadi macam mana ni sembahyang sunat ni yang buat 4 rakaat, ada tak tahiyat awal? Maka boleh dipilih, nak buat ada tahiyat awal pun boleh pada rakaat yang kedua, ataupun tak buat tahiyat awal pun boleh. Jika yang tak buat tahiyat awal tu, jangan pula nanti sujud sahwi. Sebab ini bukan sembahyang fardu, ini sembahyang sunat. Oh, dia kata lupa ataupun tak buat tahiyat awal, dia sujud sahwi last sekali. Tak ada. Ini sembahyang sunat tuan-tuan. Jadi boleh pilih sama ada pilihan nak buat tahiyat awal ataupun tak buat tahiyat awal, tetap solat itu tetap sah. Ini bagi yang 4 rakaat 1 salam sebut, 1 salam terus. Jika tak baca apa-apa surah pun pada rakaat yang ketiga, yang keempat, macam contoh sembahyang zuhur, sembahyang asar, rakaat yang ketiga, yang keempat pun tak mengapa tuan-tuan. Baca surah pada rakaat pertama saja, baca surah pada rakaat kedua saja. Tak baca surah selepas Fatihah pada rakaat ketiga dan yang keempat, itu pun tak mengapa, tak jadi masalah. Sebab hukum baca surah selepas suratul Fatihah itu hanyalah sunat sahaja. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebenarnya satu kaedah yang ditunjukkan oleh ulama berdasarkan nas, dalil daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sembahyang ini tuan-tuan tak lain dan tak bukan seperti mana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, solatlah kalian seperti mana kamu lihat aku solat.
Maka solat ini telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bila kita melaksanakan seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah menepati syarak, menepati sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuan-tuan, mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, sembahyang sunat ni ataupun amalan sunat ni kita jangan pandang remeh. Kita jangan pandang remeh. Jangan kita pandang ringan. Kerana ada sebahagian golongan mereka ada prinsip. Maksudnya prinsip apa? Dia kata apa? Sunat je. Sembahyang sunat je. Sembahyang sunat je. Hukumnya pun sunat je, Ustaz. Sunat je. Sunat habislah sunat. Ya, memang hukumnya sunat. Tetapi tuan-tuan, perkara yang sunat inilah termasuk sembahyang sunat rawatib ini yang mengiringi sembahyang fardu, sama ada qabliyah ataupun ba'diyah. Satu, bila kita melaksanakannya adalah untuk ittiba'us sunnah. Kita nak menuruti sunnah. Sunnah siapa yang kita nak menuruti ni, yang kita nak buat ni, yang kita nak ikut ni? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni siapa? Habibullah, kekasih Allah. Sayyidul Mursalin, penghulu bagi segala rasul. Bukan calon-calon makhluk, bukan calon-calon orang tuan-tuan yang kita nak menuruti dalam kehidupan kita ini. Yang perlu kita jadikan idola yang paling utama sekali. Jangan berubah, jangan duk yang lain-lain. Cukup dah memada Rasulullah SAW saja. Jadi bila mana kita melaksanakan amalan yang sunat ini, adalah kita nak ittiba'us sunnah. Kita nak menghidupkan sunnah. Kerana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fi jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah aku, tak kala mana dia hidup ni atas dunia ni, dia cuba menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW, termasuk dengan melaksanakan sembahyang sunat rawatib. Dia cuba nak menghidupkan amalan sunat ini kerana nak menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan dia. Selagi mana kita hidup, kita ada nyawa ni, maka kita usaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Lalu orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah tak kala mana dia hidup, faqad ahabbani, maka sesungguhnya dia telah kasih cinta pada aku. Cinta kasih kepada Rasulullah SAW ni tuan-tuan, sebelum kita mati perlu dipupukkan, perlu dihidupkan, perlu disuburkan. Kerana tak ada cinta yang paling tinggi, tiada cinta yang paling terbaik melainkan kepada baginda Rasulullah SAW. Tiada yang lain tuan-tuan. Tiada yang lain. Kalau benar-benar kita kasih dan cinta kepada Rasulullah, maka kita menghidupkan amalan-amalan yang sunat, amalan-amalan yang sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kerana itu satu petanda alamat faqad ahabbani, kata Rasulullah, itu dia orang yang kasih dan cinta pada aku. Lalu orang yang kasih cinta kepada Rasulullah di dunia ni tuan-tuan, ya Allah, manfaatnya, kelebihannya besar akhirat. Apa dia kata Rasulullah? Kana ma'i fi jannah, maka kalian yang menghidupkan sunnah aku di dalam dunia, dalam kehidupan kamu, itu kamu kasih dan cinta pada aku. Akhirat nanti kamu sama-sama dimasukkan ke dalam syurga bersama-sama aku, kata Rasulullah. Tuan-tuan, bukan bersama Datuk Seri, bukan bersama YB, bersama Sayyidul Mursalin, Sayyidul Wujud, Habibullah, Nabi SAW. Yang mana tuan-tuan, kita hari ni kalau boleh nak ada niat, ada azam nak duduk bersama-sama orang yang kenamaan, orang VIP, Tan Sri ke, Datuk ke dan sebagainya. Adalah kenangan tak? Tetapi ada tak tuan-tuan niat azam kita nak bersama-sama dengan Rasulullah SAW? Apatah lagi di dalam syurga kelak, dapat duduk masuk ke dalam syurga bersama dengan Rasulullah SAW, iaitu dengan kita dapat melaksanakan amalan-amalan yang sunat dalam kehidupan kita atas muka bumi ini.
Maka itu perkara yang besar yang memberikan kita satu motivasi semangat supaya jangan kita abaikan amalan-amalan yang sunat, walaupun ia memang hukumnya sunat. Kita berilah nilai tambah amalan-amalan yang sunat ini, kerana amalan sunat ini boleh diperbanyakkan. Diperbanyakkan. Banyak tu lagi bagus, dapat lagi mentakarubkan, menghampirkan diri kita kepada Allah. Akhirnya Allah Ta'ala kasih kepada hamba-Nya yang usaha bersungguh-sungguh melakukan amalan-amalan yang sunat ini, dan Allah Ta'ala kasih kepada hamba-Nya. Apa maksud Allah Ta'ala kasih kepada hamba-Nya setelah mana mereka sungguh-sungguh melaksanakan yang sunat? Iaitu diangkat menjadi wali min awliya'illahi subhanahu wa ta'ala. Kita jangan beranganlah tuan-tuan nak jadi wali kalau qabliyah ba'diyah pun tak buat. Ini kata guru saya tuan-tuan. Kalau berangan nak jadi wali ni apa? Kekasih Allah. Wali ni kekasih Allah. Jangan berangan kita nak jadi kekasih Allah kalau ba'diyah pun kita tak dapat buat, qabliyah pun kita tak dapat buat. Apatah lagi nak tambah lagi 4 rakaat jadinya. Jauh lagi tuan-tuan, bukan wali ke wali. Sebab tu yang belum tu buat lagi 2, buat lagi, tambah lagi 2, sampai benar-benar tuan-tuan amalan yang mendapat kita kasih Allah Ta'ala kasih kepada kita, iaitu perbanyakkan melakukan perkara-perkara sunat, termasuk semayang-semayang sunat. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah, memberikan kita kefahaman seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama dalam kita melaksanakan semayang sunat rawatib ini, sama ada qabliyah maupun ba'diyah. Dan insya-Allah nanti mudah-mudahan kita akan diberikan kekuatan untuk mengamalkannya sehingga akhir hayat kita, insya-Allah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala memberikan kita panduan, lorong, kekuatan, semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Doa banyak-banyak pada Allah. Apa doanya tuan-tuan? Supaya kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus, dan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ni doa ni tuan-tuan Rasulullah sendiri ajar kepada sahabat, bagaimana supaya dapat istiqamah melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Doanya tak lain tak bukan tuan-tuan, selepas daripada semayang, doa ni jangan tinggal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, ya Allah, a'inni, bantulah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Kerana kita tak ada daya upaya tuan-tuan, kita tiada kekuatan. Siapa kita sekalipun tak ada kekuatan. Yang dapat kita melaksanakan ibadah ni adalah bantuan, kehendak daripada Allah. Jadi tak lain dan tak bukan kita minta kepada Allah, Allahumma a'inni, ya Allah, bantu aku ya Allah, ala zikrika, supaya kita dapat sentiasa duk ingat kepada Engkau. Orang yang melakukan ibadah ketaatan kepada Allah, tanda dia ingat kepada Allah, tanda dia ingat kepada Allah. Orang yang zikrullah, orang yang duk istighfar, orang yang duk selawat, orang yang duk tahlil, maka dia tanda dia ingat kepada Allah. Orang yang duk belajar, orang yang duk duduk dalam majlis taklim, dia ngaji, itu tanda dia ingat kepada Allah. Maka tak lain dan tak bukan siapa yang kita nak minta tolong? Allah. Allahumma inni ala zikrika, ya Allah, bantu aku ya Allah untuk sentiasa duk ingat kepada Engkau ya Allah. Doa banyak-banyak pada Allah. Wa syukrika, dan juga bantu aku ya Allah supaya aku sentiasa syukur kepada Engkau ya Allah. Tanda orang yang syukur, maka dia memperbanyakkan melakukan amalan-amalan yang sunat. Amalan-amalan yang sunat, dia dapat melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Itu merupakan hamba yang syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Maka kita nak bersyukur ni tuan-tuan, terus dapat melaksanakan ibadah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan juga bantu aku ya Allah, tolong untuk memperbaiki ibadah kepada Engkau ya Allah. Ini doa tuan-tuan, doa Nabi sendiri ajar kepada sahabat.
Sahabat baca, tuan-tuan, amalkan. Setiap kali lepas mayang, jangan tinggal doa ini. Ini doa mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan istiqamah taat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, insya-Allah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya-Allah kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wal 'afwa minkum. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.